Doa. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, dibuka menjadi Dewan Negara dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Kepadanya terpulang segala puji-pujian, kepada Rasul-Rasulnya selawat salam kehormatan kepada segala orang yang taatkan Allah. Ya Allah yang bersifat Maha Hikmat, limpah keadilan, yang menanggung kewajipan ke atas pemerintah dan ahli majlis pemesyuaratan bagi mentadbir muslihat masyarakat pergaulan. Mudah-mudahan sentiasa aman, makmur, limpah kebahagiaan meliputi sekalian penduduk negara Malaysia. Ya Allah, kami sekalian hamba-Mu yang diperkenan menjadi ahli Dewan Negara, menyempurnakan kewajipan yang diamanahkan, yang terutama bagi negara Malaysia, bagi rakyatnya sekalian. Ya Allah, berkat-Mu kata kami berhimpun dianugerahkan, taufik-Mu, hidayat-Mu di pohon menyuluh memandukan, pada ketika kami berunding menimbang bertukar fikiran, pada segala perkara yang dibentangkan dengan saksama serta berkeamanahan, menunjukkan perintah dan kebesaran Allah. Mudah-mudahan berlebih-lebih keamanan, kemakmuran dan kesejahteraan bagi negara Malaysia serta penduduknya sekalian. Ya Allah, dipunkan doa kami diperkenan. Amin. Ya Tuhan seluruh alam sekalian. Pertanyaan-pertanyaan bagi jawab lisan. Dipersilakan Datuk Seri Said Ibrahim. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Soalan saya adalah soalan yang pertama. Silakan Menteri. Untuk Yang di-Pertua, terdapat 11 pertanyaan yang menyentuh tentang penilaian berasaskan sekolah ataupun PBS yang dibangkitkan oleh ahli yang berhormat. Pertanyaan tersebut ialah Senator Datuk Seri Said Ibrahim, Senator Datuk Dr. Said Hussein Ali, Senator Tuan Haji Ahmad Yusof, Senator Tuk Puan Hajah Zainun Haji Mak Amin Terengganu, Senator Tuan Lihan Jok, Senator Datuk Haji Muhammad Yusof Hussein, Senator Datuk Lim Get Yun, Senator Datuk Bonsum anak lelaki Inong, Senator Puan Hajah Karyah Muhammad, Senator Tuan Saiful Izham Ramli dan Senator Haji Abdul Rahman Bakar. Oleh kerana perkara yang dibangkitkan adalah saling berkaitan, izinkan saya menjawab semua pertanyaan tersebut secara serentak. Untuk makluman Dewan Yang Mulia, Kementerian Pendidikan Malaysia telah melaksanakan penambahbaikan terhadap pentaksiran berasaskan sekolah ataupun PBS mulai 1 April 2014. Seperti yang diumumkan oleh Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Pendidikan pada 18 Mac 2014 yang lalu. Hasil penambahbaikan yang dilakukan ini, semua warga pendidik telah dapat menerima dengan hati terbuka kerana PBS yang ditambah baik ini lebih bersifat mesra guru, tidak membebankan dan serta fokus kepada pengajaran dan pembelajaran. Saya telah menjelaskan perkara ini secara terperinci di Dewan Rakyat pada 31 Mac yang lalu, dan kesempatan ini saya bercadang untuk menerangkan sekali lagi di Dewan Yang Mulia ini. PBS ataupun pentaksiran yang berasaskan sekolah. Ayat di sinilah pentaksiran dan sekolah. Ataupun school based assessment dengan izin Datuk Yang Pertua. PBS merupakan program transformasi pendidikan yang telah mendapat kelulusan Kabinet pada 17 Disember 2010. Ianya berlaku kerana sejak dahulu kita dapat pandangan daripada ibu bapa, dapat pandangan daripada rakyat, dapat pandangan daripada cendekiawan, ahli-ahli akademik, bahawa sistem pendidikan di negara kita ini terlalu berorientasikan kepada peperiksaan. Daripada tingkatan 1 hingga tingkatan 5 periksa, tingkatan 3 lagi periksa, PMR, UPSR, PMR
dan juga SPM tak ada masa untuk berfikir langsung, tak ada masa langsung untuk membangunkan pemikiran aras tinggi mereka ataupun higher order thinking skill, HOTS, dan didapati kelemahan-kelemahan berkomunikasi di kalangan pelajar-pelajar kita. Oleh itu, penumbuhan PBS ini satu pentaksiran yang lebih holistik, yang lebih menyeluruh. Di samping pentaksiran peringkat pusat yang terus ada, iaitu peringkat SPM, UPSR, ada masih wujud pentaksiran di peringkat sekolah. Sekolah masih terus boleh mengadakan ujian bulanan, ujian separuh tahun, ujian akhir tahun, itu peringkat sekolah. Iaitu dikatakan PT1, PT2. Pentaksiran tahun 1, pentaksiran tahun 2, PT1, PT2, PT3, PT4. PT5 tak adalah pasal SPM. Dan ada ujian psikometrik. Psikometrik ialah ujian kecenderungan pelajar-pelajar, di mana kita boleh melihat kecenderungan sama ada pelajar itu mirip kepada sains ataupun kepada sastra ataupun kepada seni ataupun kepada pertukangan dan sebagainya. Jadi kita menilai, mentaksir pelajar-pelajar mengikut kecenderungan mereka. Dan juga pentaksiran aktiviti jasmani, sukan dan juga co-curriculum. Bermaknanya PBS ialah satu pentaksiran berasaskan sekolah yang lebih menyeluruh. Dan juga kita pastikan juga persoalan-persoalan yang ditanya ialah dalam bentuk inquiry untuk memastikan mereka berfikir. Katakanlah soalan bertanya mengapa laut itu biru. Jadi yang menyebabkan birunya laut itu. Jadi memikir sampai mereka berfikir. Dari segi pelaksanaannya pula, dokumen standard prestasi yang terdahulunya telah diubah kepada diganti dengan panduan perkembangan pembelajaran murid-murid, yang mana penambahbaikan ini telah mengurangkan keperluan untuk terlalu banyak eviden dan juga deskriptor yang diperlui di PBS yang lalu, yang terdahulu. Dengan ini, guru tidak perlu rugi banyak masa untuk memasukkan rekod-rekod pelajar ke dalam sistem. Dan juga sistem ini diadakan secara offline, tidak lagi perlu menggunakan sistem online. Jadi tidak perlu lagi kata guru yang suami yang hilang isteri kedua malam kerana memastikan key in dengan izin maklumat-maklumat pelajar-pelajar. Dan juga fail perkembangan pelajar juga tidak diwajibkan. Ini mengatakan bahawa PBS, penambah kebaikan PBS ini ialah mesra guru agar guru lebih fokus kepada pengajaran dan pembelajaran. Ujian-ujian juga, saya katakan tadi, sudah ujian PMR sudah tidak akan diadakan lagi, iaitu ujian tingkatan 3, ya PMR sudah tidak akan diadakan lagi. Dia akan diganti dengan PT3, pentaksiran tingkatan 3, sebagaimana pentaksiran tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, tingkat 4, yang mana akan ditakbir oleh sekolah, akan ditaksir oleh sekolah, akan diberi skor oleh sekolah. Sebab tu dikatakan PBS, pentaksiran berasaskan sekolah. Itu bezanya. Tetapi bank-bank soalannya akan diberi daripada lembaga peperiksaan untuk memastikan ianya dapat diselaraskan dengan baik. Dalam perkara ini, lembaga peperiksaan akan memberi panduan pemarkahan ataupun penskoran yang setara kepada sekolah-sekolah untuk memastikan konsistensi pemarkahan di antara pemeriksa dan juga antara sekolah dan sekolah. Di masa yang sama juga, lembaga peperiksaan akan melantik pentaksir luar untuk memoderasi ataupun penyelarasan untuk verifikasi ataupun pengesahan dan juga memastikan kesahan ataupun validity dan juga keboleh percayaan ataupun reliability pemarkahan di peringkat negeri. Indah perincian yang telah dibuat oleh lembaga peperiksaan nak pastikan agar ianya boleh adanya validity-nya,
ada kesahannya dan keboleh kepercayaannya, dan juga untuk memastikan kecukup cakupan ataupun representativeness. Ini kalau perkataan baru tak tahulah ni. Kecukup cakupan, representativeness, konteks yang diberi. Dan ada persoalan tentang kos. Ada yang bertanya, adakah dengan yang ada PBS ini, ada kos akan bertambah? Sebenarnya, kita ada 3,530 pusat pemeriksaan PMR pada tahun lalu. Dan insya-Allah dengan adanya PBS ini, oleh kerana ianya berasaskan sekolah, isu tidak timbul lagi isu pengedaran soalan-soalan kepada, dan juga tidak timbul lagi isu pengawasan, kerana pada tahun lalu kita ada 33,766 pengawas peperiksaan, dan juga pada tahun lalu ada 11,601 orang yang memeriksa kertas. Dan kita percaya bahawa ia akan mengurangkan kos pengendalian sistem tersebut. Pencapaian PT3 ataupun yang tingkatan 3 tadi akan digunakan sebagai asas dalam menentukan kemasukan ke tingkatan 4, sama ada masuk kemasukan sekolah menengah, sekolah asrama penuh, MRSM dan juga lain-lain. Di samping itu PT3, pencapaian dalam PAJSK saya katakan tadi yang berasaskan jasmani, sukan dan juga co-curriculum, dan juga ujian psikometrik bagi memastikan pemilihan dan penempatan murid bersesuaian dengan potensi, kemampuan dan minat mereka. Terima kasih. Terima kasih, Mak Menteri. Soalan tambahan, Datuk Seri Said Khadir. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, dan juga terima kasih kepada Menteri yang menjawabkan soalan tadi dengan jelas. Langkah Kementerian Pendidikan melakukan semakan dan penambahbaikan PBS merupakan satu keputusan yang sangat tepat. Kita dapati kebanyakan guru sebagai pelaksana PBS ini gembira dengan keputusan tersebut. Saya kira Kementerian telah melaksanakan tindakan yang terancang selepas pengumuman dibuat. Bolehkah kita kongsikan apakah tindakan-tindakan yang dilakukan itu? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya untuk memastikan agar guru-guru dan juga ibu bapa memahami apa itu PBS, penambahbaikan yang telah dibuat ini, pada bulan April ini semua penerangan akan dilaksanakan, akan diberi kepada semua guru-guru, dan pada bulan Mei akan datang penerangan akan diberi kepada ibu bapa pula, agar mereka mengetahui apakah tanggungjawab mereka, apakah peranan mereka dalam PBS. Dan bulan Jun, satu latihan kepada semua yang terlibat dalam peperiksaan pentaksiran PT3 ataupun yang mengganti PMR ini, untuk membangun model latihan literasi pentaksiran yang kita laksanakan bersama dengan UPSI. InsyaAllah kita akan pastikan ianya dapat pemahaman yang menyeluruh oleh rakyat keseluruhannya. Silakan Yang Berhormat Senator Roslin Abdul Rahman. Terima kasih Datuk Seri Yang Dipertua, Yang Berhormat Menteri. Soalan tambahan saya adalah, saya pasti penilaian dan peperiksaan yang dilaksanakan oleh Kementerian telah merujuk kepada ketetapan dasarnya, terutama melalui akta dan peraturan yang ada. Bolehkah YB Menteri menjelaskan kepada Dewan Yang Mulia ini berhubung dasar bagi pelaksanaan PBS dan matlamat utama PBS? Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Sebenarnya sebagaimana saya katakan tadi bahawa Mesyuarat Jemaah Menteri pada 17 Disember tahun 2010 telah bersetuju supaya PBS dilaksanakan sebagai sebahagian daripada program transformasi pendidikan, dan juga ianya adalah berdasarkan kepada Akta Pendidikan 1996 ataupun Akta 550 dan peraturan-peraturan pendidikan, penilaian dan pemeriksaan 1997. Yang juga ia juga ialah selaras dengan falsafah pendidikan
kebangsaan untuk melahirkan pelajar-pelajar yang lebih holistik, yang seimbang dari segi jasmani, emosi, rohani dan intelektualnya. Yang saya nak beri penekanan di sini ialah kita Malaysia merupakan satu negara dalam dunia ini yang memberi penekanan kepada nilai-nilai rohani. Sebenarnya ada negara-negara lain yang sudah meninggalkan nilai-nilai rohani, tapi dalam pendidikan yang menyeluruh ini, dalam falsafah pendidikan negara, kita masih memberi penekanan kepada nilai-nilai rohani. Terima kasih, Mak Menteri. Memandangkan soalan ini agak penting, ya, saya benarkan kerana Menteri dia sendiri ada di sini. Silakan Yang Hormat Muhammad Yusof. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua dan terima kasih Yang Berhormat Menteri Pendidikan. Sistem pendidikan negara kita boleh dikatakan banyak golongan yang kurang senang sekarang ini. Sebagai contoh, sistem pelajaran matematik dan sains dalam bahasa Inggeris yang setelah sekian lama berjalan terpaksa dikembalikan. Begitu juga dengan sistem PBS, pertikaian, bantahan bukan sahaja masyarakat di luar, tetapi masyarakat dalam kalangan golongan guru, termasuk kesatuan-kesatuan guru sendiri. Tapi oleh kerana kerajaan telah membaik pulih sistem PBS ini, pertanyaan saya, setelah dibaik pulih, di mana seperti yang dijelaskan oleh Yang Berhormat Menteri tadi, untuk key in data-data tu boleh dibuat secara offline, mana dia masa dengan keluarga. Jadi apakah dengan perubahan ini dapat diterima oleh masyarakat guru yang akan melaksanakan sistem ini untuk memastikan kejayaan sistem pendidikan kita bagi mencapai matlamat negara kita ini untuk melahirkan pelajar seperti yang disebut oleh Yang Berhormat tadi, yang ada nilai rohani, bukan saja nilai ilmu. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Ini sebenarnya inti, bagus soalan tersebut, kerana dia bercakap tentang intipati falsafah pendidikan negara dan pembangunan pelajar sebenarnya, kerana pelajar tidak boleh dibangunkan secara begitu sahaja. Sebab itu PBS ini merupakan apa yang dikehendaki oleh rakyat. Apabila kerajaan mengadakan pelan transformasi ataupun pelan pembangunan pendidikan Malaysia, kerajaan menghubungi 55,000 rakyat Malaysia. Walaupun kita tahu kita ada 28 juta konsultan pendidikan seluruh negara, kerana setiap orang ada anak, ada isteri, ada suami ataupun ada saudara yang dalam bidang pendidikan, tapi kita telah menghubungi 55,000 kerana kita tidak membuat kesilapan lagi apabila kita melaksanakan apa juga prinsip falsafah pendidikan negara. Sebab itulah saya katakan PBS satu sistem transformasi yang holistik, yang memastikan. Semalam pun saya dengan World Bank Dunia mengatakan bahawa kita perlu memastikan bahawa sistem kita ini perlu memberi ruang kepada pelajar-pelajar untuk berfikir aras tinggi. Ini yang sedang kita laksanakan dalam PBS sebenarnya. Dan insya-Allah mungkin yang berlaku baru-baru ini sedikit banyak ialah isu pelaksanaan, bukan isu-isu prinsip. Dan insya-Allah saya sendiri pergi kepada lembaga peperiksaan, tanya dengan mereka, kalau cikgu perlu berapa deskriptor, cikgu perlu pada evidence. Saya pun tak tahu dulu ni, sekarang dah tahulah. Berapa evidence, berapa yang dia boleh masukkan satu hari, berapa yang perlu masukkan seminggu. Kita sampai peringkat tu saya duduk dengan mereka, kerana kita tak mahu guru dibebankan dengan pengisian data. Kita mahu guru memberi masa yang lebih untuk mengajar. P dan P, mengajar teaching and learning, pengajaran dan pembelajaran. Ini pun baru, saya pun baru banyak belajar sekarang ni pun. Dan kita lihat, kita pergi peringkat perincian mengatakan bahawa inilah sistem yang terbaik, dan insya-Allah kita akan pastikan pelajar kita di tahun 2025 nanti, apabila akhirnya pelan pembangunan pendidikan Malaysia, negara kita akan menjadi negara yang 1/3 terbaik dalam dunia dalam sistem pendidikannya. Terima kasih, Mak Menteri. Beralih ke soalan seterusnya, dipersilakan Tuan Haji Abdul Syukur. Silakan, Mak. Terima kasih Datuk Yang Di-Pertua. Soalan saya nombor 2. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Salam satu Malaysia. Terima kasih
Datuk Yang Dipertua, terima kasih sahabat saya yang berhormat Tuan Haji Abdul Syukur bin Muhammad Sultan. Yang hormat Datuk Speaker, izinkan saya untuk menjawab soalan ini bersekali dengan soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Dr. Lukas Umbul pada 23 April 2014, Yang Berhormat Senator Datuk Mekat Zulkarnain bin Tan Sri Omardin pada 28 April, Yang Berhormat Senator Datuk Jamilah Sulaiman pada 29 April, Yang Berhormat Senator Datuk Tuh Puan Hajah Zaitun binti Haji Mak Amin pada 5 Mei 2014, dan Yang Berhormat Senator Datuk Chin Su Pin pada 6 Mei 2014 kerana menyentuh mengenai isu kedai rakyat satu Malaysia. Hormat Datuk Yang Dipertua, kedai rakyat satu Malaysia ataupun KRIM berkonsepkan kedai sebanika yang menyediakan pelbagai barangan keperluan isi rumah berjenama Satu Malaysia Kedai Rakyat, dan harga yang ditawarkan adalah sehingga 50% lebih rendah berbanding dengan jenama terkenal di pasaran. Walaupun pada harga yang rendah, keselamatan dan kualiti produk Satu Malaysia Kedai Rakyat tidak sesekali diabaikan. Setiap produk makanan yang dijual di Kedai Rakyat Satu Malaysia mestilah mempunyai sekurang-kurangnya persijilan makanan selamat tanggungjawab industri, iaitu MISTI, yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia, atau persijilan yang lebih tinggi seperti hazard analysis dan critical context point, dan juga Good Manufacturing Practice GMP terlebih dahulu. Manakala produk-produk lain perlu mematuhi peraturan atau akta yang disediakan oleh agensi-agensi kerajaan berkaitan. Sebanyak 378 jenama produk Satu Malaysia Kedai Rakyat dijual di kedai KRIM, dan ia meliputi produk makanan dan produk makanan dan bukan makanan. Tuan Datuk Yang Dipertua, sehingga kini sebanyak 130 buah kedai rakyat Satu Malaysia telah pun beroperasi di 116 kawasan parlimen di seluruh negara, termasuk 5 buah yang baru beroperasi pada tahun ini, iaitu di Parlimen Bentung, Selangau, Limbang dan juga Kenawit di Sarawak, serta Pengkalan Cepa di negeri Kelantan bagi tahun 2014. Kerajaan menjangkakan sebanyak 60 buah lagi kawasan parlimen akan mempunyai KRIM pada tahun ini. Ini menjadikan sebanyak 171 buah kawasan parlimen mempunyai KRIM menjelang akhir tahun ini. Baki 51 kawasan parlimen ini dijangka akan dapat dicapai pada tahun 2015 nanti. Kerajaan telah menetapkan sasaran untuk membuka sekurang-kurangnya sebuah kedai rakyat Satu Malaysia bagi setiap kawasan parlimen di seluruh negara. Keutamaan pembangunan KRIM diberikan kepada kawasan parlimen yang belum mempunyai kedai rakyat Satu Malaysia, sama ada di kawasan bandar ataupun di luar bandar. Ianya bertujuan untuk memberi peluang yang sama rata kepada semua pengguna di Malaysia untuk mendapat barangan keperluan harian pada harga yang lebih rendah. Setelah kesemua parlimen telah mempunyai kedai rakyat Satu Malaysia, bilangan KRIM ini di parlimen bolehlah ditambah mengikut keperluan dan kesesuaian lokasi-lokasi. Dan untuk jawapan mengenai dengan KRIM di IPT, Yang Hormat Datuk Yang Dipertua, berkenaan dengan penubuhan KRIM di institusi pengajian tinggi iaitu di IPT, kerajaan sedar akan hakikat bahawa golongan mahasiswa dan mahasiswi turut terkesan dengan kenaikan harga barangan khususnya keperluan harian. Sehubungan itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan sedang mengenal pasti lokasi yang bersesuaian di IPT untuk pembangunan kedai rakyat Satu Malaysia bagi kemudahan penuntut IPT. Jika terdapat lokasi yang sesuai, ianya boleh dibangunkan.
Dan di samping itu menerusi pelaksanaan model krim model 2 Kedai Rakyat Satu Malaysia, produk Satu Malaysia Kedai Rakyat turut boleh dijual melalui kedai runcit dan juga koperasi yang terdapat di IPT di seluruh negara. Ini juga secara tidak langsung boleh meringankan jualan pengusaha kedai runcit ataupun koperasi IPT itu sendiri. Mengenai dengan penjualan barangan basah di Kedai Rakyat Satu Malaysia, Datuk Yang di-Pertua sebagai usaha untuk memberi pilihan kepada pengguna bagi mendapat barangan keperluan, bukan saja barangan kering tetapi juga barangan basah di satu tempat. Maka Kedai Rakyat Satu Malaysia juga telah menjual barangan basah mulai 1 Mac yang lalu di 11 buah outlet terpilih di sekitar Lembah Kelang. Dan penjualan barang basah ini dijalankan dengan kerjasama Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani menerusi agensi Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan iaitu FAMA, Pertubuhan Peladang Kebangsaan iaitu NAFAS, dan Persatuan Nelayan Kebangsaan iaitu NEKMAT. Barangan basah yang dijual adalah ikan sejuk beku, ayam sejuk beku dan juga sayur-sayuran. Dan barangan ini dipak dalam kualiti yang telah ditetapkan dan dijual dengan harga hingga 30 hingga 40% lebih murah berbanding dijual di kedai di luar pada Kedai Rakyat Satu Malaysia. Datuk Yang di-Pertua, mengenai dengan dakwaan harga barangan krim di Sabah begitu mahal, mengenai dengan dakwaan bahawa harga barangan yang dijual di Kedai Rakyat Satu Malaysia di negeri Sabah adalah mahal, didapati adalah tidak benar, kerana pelaksanaan Kedai Rakyat Satu Malaysia ini telah dapat memberi pilihan kepada rakyat untuk mendapat barangan keperluan harian pada harga yang kompetitif dan berkualiti. Kerajaan memberi jaminan bahawa harga produk berjenama Satu Malaysia Kedai Rakyat yang dijual di Kedai Rakyat Satu Malaysia adalah lebih murah sehingga 50% berbanding produk berjenama lain yang dijual di pasaran. Dan sesungguh pun begitu, sebagai produk berjenama selain Satu Malaysia Kedai Rakyat atau dipanggil national brand dengan izin, harga yang ditetapkan oleh pasaran di suatu kawasan kerana produk-produk sedemikian mempunyai rantaian pengedaran yang khusus di seluruh negara serta mempunyai ejen yang dilantik bagi jenama masing-masing. Dan untuk makluman yang berhormat, harga produk jenama Satu Malaysia Kedai Rakyat yang dijual di kedai krim sentiasa dipantau oleh kerajaan dengan harga produk Satu Malaysia Kedai Rakyat adalah tetap sepanjang masa, dan sebarang perubahan harga produk Satu Malaysia Kedai Rakyat perlu dirujuk kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepemudaan untuk persetujuan terlebih dahulu. Keadaan ini berbeza dengan produk-produk lain yang dijual di pasaran, yang mana tawaran harga yang murah hanyalah bagi tempoh tertentu seperti semasa promosi, jualan murah, musim perayaan dan sebagainya. Oleh yang demikian, harga yang murah tersebut adalah bersifat sementara kerana mempunyai elemen promosi yang terhad berbanding harga barangan di Kedai Rakyat Satu Malaysia. Terima kasih. Terima kasih, Ahmad Menteri. Soalan tambahan, Tuan Haji Abdul Syukur. Terima kasih kepada Yang Mohd Menteri. Sahabat saya menjawab begitu detail sekali. Soalan tambahan saya yang berbunyi, apakah inisiatif bagi rakyat yang berminat untuk membuka krim ini di kawasan Parlimen terpilih? Adakah konsep franchise dengan pelbagai kemudahan inisiatif boleh diberikan oleh kerajaan dan pihak pembekal bagi tujuan menjadikan ianya satu produk franchise yang menarik dan disokong pula oleh Persatuan Franchise Malaysia? Sekian. Terima kasih Yang Mohd mengenai dengan soalan tambahan minat untuk mewujudkan sebuah kedai krim di kawasan-kawasan Parlimen. Untuk makluman Yang Mohd, krim ini kita mempunyai 3 model yang boleh kita laksanakan.
Yang pertama, model pertama ini, outlet ini di bawah MRT yang sedia ada di lebih daripada 124 kedai krim yang ada. Dan model kedua ialah kedai Rakyat Satu Malaysia ini pada kedai yang sedia ada, kedai runcit yang sedia ada di kawasan-kawasan pedalaman ataupun di kawasan parlimen yang nak menjual barang-barang krim di kedai-kedai runcit yang sedia ada. Dan yang model ketiga ni ialah pembukaan outlet krim ini dioperasi oleh pengusaha-pengusaha. Ini bergantung kepada perancangan di pihak ahli-ahli yang berhormat di kawasan masing-masing, sama ada untuk membolehkan kita mewujudkan model yang pertama, yang kedua ataupun yang ketiga. Tetapi yang kedua ni yang pertama ini dilaksanakan oleh pihak MRT sendiri, iaitu MRT Retail Sdn Bhd, yang kebanyakan kedai krim yang ada sekarang ni di bawah kelolaan mereka. Dan model kedua ni ada dah yang kita wujudkan, iaitu kedai tukar di kawasan-kawasan pedalaman. Dan model 3 ni baru ada 2 di kawasan di seluruh negara. Kerana model 3 ni dia bergantung kepada modal yang agak besar yang perlu disediakan oleh pengusaha-pengusaha itu sendiri. Jadi model-model ini bergantung kepada keadaan ataupun suasana di kedai-kedai krim yang nak diwujudkan di kawasan parlimen, di kawasan masing-masing. Terima kasih, Mak Menteri. Soalan tambahan, Yang Berhormat. Terima kasih, Datuk Speaker. Saya ingin bertanya. Berhormat, saya belum panggil lagi, Hormat. Saya belum panggil lagi, ya. Datuk Adam, silakan. Terima kasih, Yang Berhormat Datuk Speaker. Saya ingin bertanya, oleh kerana kita dimaklumkan bahawa sebahagian daripada kedai rakyat Satu Malaysia ini akan dilaksanakan pada tahun 2015, bolehkah dipercepatkan, maknanya sampai akhir 2014 semua sekali kawasan parlimen telah ada kedai rakyat Satu Malaysia. Dan saya juga ingin mendapat fahaman apakah pengusaha yang menjalankan kegiatan ini beroleh keuntungan dan bagaimana bentuk keuntungan itu. Terima kasih Yang Berhormat Senator Datuk Adam mengenai dengan soalan tambahan. Untuk makluman Yang Berhormat, kedai krim ni telah pun kita laksanakan pada tahun 2011 lagi. Jadi sasaran sekarang ni kedai krim telah pun wujud sebanyak 130 buah kedai krim yang dah sedia ada sehingga hari ini. Dan pada tahun ini sasaran kita ialah sebanyak 60 buah krim akan diwujudkan di seluruh negara, lagi 60 tambahan. Dan bakinya bermakna kata pada tahun 2015 sasaran kita supaya 222 kawasan parlimen ini akan mempunyai sekurang-kurangnya sebuah kedai rakyat Satu Malaysia. Jadi sasaran kita yang sedia ada 130 dah ada, pada tahun ini lagi 60, dan pada tahun hadapan kita nak selesaikan sekurang-kurangnya 222 kawasan parlimen. Mengenai dengan keuntungan seperti yang saya sebutkan tadi, kedai rakyat Satu Malaysia ini memanglah keuntungannya, margin keuntungannya agak berkurangan. Sebab itu model yang pertama ini begitu banyak dilaksanakan oleh MRT Retail Sdn Bhd, kerana keuntungan kedai-kedai barang-barang yang dijual di kedai krim ini, dia punya harga bawah daripada 30 hingga 50% dia punya harga lain daripada kedai-kedai biasa. Jadi sebab itu keuntungan seperti yang Berhormat sebut memang agak berkurangan, tetapi kita mengharapkan supaya dengan bantuan geran daripada kerajaan untuk pembinaan pada awal ubah suai kedai-kedai krim ini yang diberi bantuan secara geran oleh kerajaan, sekurang-kurangnya dapat membantu meringankan
pengusaha-pengusaha kedai krim di seluruh negara. Jadi memang kita akui keuntungannya agak berkurangan, tetapi dengan sumbangan ataupun bantuan daripada kerajaan untuk membina kedai-kedai ataupun waswai kedai-kedai krim di seluruh negara ini dengan modal yang disediakan, penuntukan yang disediakan oleh kerajaan, dapat membantu kurang-kurangnya pengusaha-pengusaha ini akan mendapat keuntungan dalam masa jangka yang mungkin agak panjang sedikit. Terima kasih. Terima kasih, Mak Menteri. Beralih ke soalan seterusnya, dipersilakan Datuk Hajah Nuriah binti Mahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Yang Dipertua pergi bermain tepi telaga. Soalan saya nombor 3. Terima kasih, Mak. Silakan, Mak Menteri. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Untuk maklumat ahli yang berhormat, Kementerian Belia dan Sukan telah bekerjasama dengan pelbagai agensi bagi melaksanakan pelbagai aktiviti dan program kesukarelawan kepada golongan belia dan remaja. Antara langkah yang diambil oleh kerajaan dan kementerian dalam menggalakkan belia dan remaja terlibat dengan pasukan sukarelawan adalah dengan melaksanakan program seperti berikut. Pertama, Anugerah Remaja Perdana, MyCorp, program inklusif sosial, program pencegahan jenayah rakan muda, program jelajah sukarelawan rakan muda. Tuan Yang Dipertua, program-program berbentuk kesukarelawan yang dilaksanakan telah membantu usaha kerajaan membangunkan sikap untuk menyumbang hikmat bakti melalui aktiviti kesukarelawan. Golongan belia telah terlibat, disediakan dengan latihan kemahiran kepimpinan dan digalakkan untuk mempelajari isu-isu kepolisian dan keselamatan masyarakat di daerah mereka. Para belia yang terlibat turut diberi peluang untuk mendaftar sebagai ahli rela atau sukarelawan polis dan secara tidak langsung membantu mewujudkan satu persekitaran yang lebih selamat dan seterusnya menggalakkan golongan belia untuk membantu dalam aktiviti pencegahan jenayah secara sukarela. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Mak Menteri. Soalan tambahan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri di atas jawapan sebentar tadi. Soalan tambahan saya, Datuk Yang Dipertua, adakah kementerian mengadakan kerjasama dengan agensi-agensi kerajaan dan swasta yang lain bagi menyediakan platform agar remaja-remaja ini dapat mengambil bahagian dalam aktiviti-aktiviti sukarelawan seperti mengadakan kerjasama dengan JAKIM, mendekatkan remaja setempat dengan mengambil bahagian dalam kerja-kerja amal yang disediakan di masjid-masjid, mengadakan kerjasama dengan Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dalam mendekati mereka yang memerlukan bantuan seperti mendekati orang-orang tua dan sebagainya. Seterusnya, Datuk Yang Dipertua, di zaman kecanggihan sains, teknologi dan media, kita lihat gejala sosial negatif semakin berleluasa. Remaja lebih berminat kepada berhibur, yang seterusnya terlibat dengan gejala dadas, seks dan sebagainya, terutama remaja di bandar. Dan bagi remaja lepasan sekolah, terutamanya yang baru lepas mengambil SPM, mereka ada masa terluang lebih kurang 5 bulan sebelum memasuki institusi pengajian tinggi. Selain yang perlu menyertai PLKN, ada juga yang tidak mempunyai aktiviti tertentu dalam tempoh tersebut. Jadi soalan saya, adakah kementerian bercadang untuk menyediakan platform kepada mereka ini untuk menyertai program sukarelawan yang diadakan di bawah kementerian? Terima kasih. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Untuk soalan pertama, Kementerian Belia dan Sukan sentiasa bekerjasama dengan agensi-agensi. Walaupun setakat ini tak ada program ataupun secara terus dengan JAKIM, tetapi dengan agensi-agensi lain dan agensi-agensi sukarela seperti badan-badan persatuan sukarela yang sedia ada. Walau bagaimanapun, kita akan kaji pada masa-masa akan datang sama ada kita boleh cari jalan yang terbaik untuk kerja dengan agensi-agensi seperti JAKIM dan sebagainya demi kebaikan belia. Soalan yang kedua mengenai gejala sosial di kalangan belia. Sekiranya kita nak sentuh bab gejala sosial di kalangan belia, kita perlu mengkaji secara mendalam apakah punca di peringkat akar umbi. Yang pertama, kalau kita lihat masalah hari ini, hampir kita dah sampai di satu tahap di mana golongan belia yang kurang berpendidikan ataupun drop out dengan izin
sekiranya kita gagal mengambil satu rancangan strategik, mungkin mereka akan jadi tidak relevan kepada negara ini pada masa akan datang. Kita lihat dalam masa 20 tahun yang lalu, walaupun dropout ini tanpa pendidikan ataupun kurang berpendidikan, mereka masih mampu dapat peluang-peluang pekerjaan di negara ini, di mana mereka telah berkhidmat di kerja sektor-sektor perladangan, perkhidmatan, kebun, kedai-kedai makanan dan sebagainya di peringkat bawah. Tetapi hari ini kita lihat satu suasana di mana kerja-kerja di peringkat bawah ini semua telah diambil alih oleh pekerja asing. Maka seorang belia tanpa pendidikan, mungkin negara ini akan jadi tidak relevan lagi. Ini keadaan hari ini. Apa akan berlaku sekiranya negara menjadi negara berpendapatan tinggi menjelang tahun 2020, di mana kos sara hidup akan bertambah. Maka yang penting hari ini adalah pembangunan memperkasa ekonomi belia. Itu yang harus dibuat. Maka pelbagai program keusahawan di bawah KBS telah dijalankan, iaitu Youth Collective Program dengan izin 3K Belia Bestari, Himpunan Usahawan Belia, kursus asas keusahawan, kursus teknikal belia tani, promosi dan pameran keusahawan belia, program outreach usahawan belia dan sebagainya. Walaupun kementerian dan agensi-agensi di bawah kementerian mengadakan pelbagai program untuk belia, tetapi peranan semua pihak tanpa mengira landscape politik negara akan memainkan peranan yang penting. Maka saranan saya kepada semua persatuan-persatuan belia untuk menjayakan matlamat kita melahirkan golongan belia yang berkualiti. Seharusnya semua persatuan-persatuan dan parti-parti politik perlu memainkan peranan. Terima kasih. Terima kasih, Mak Menteri. Soalan tambahan, Yang Berhormat Tuan Talib. Terima kasih, Tuan Ketua. Adakah kementerian sedar atau tidak sedar masih terdapat jurang polarisasi kaum dalam aktiviti belia? Secara jujurnya, hanya majoriti belia kaum Melayu yang terlibat, dan setakat belia dan kaum India, kaum Cina dilihat menyepi dari program belia ini. Mereka ini selalunya hanya terlibat dari penganjuran, bukan dari pihak agensi kerjaan, mungkin di pihak swasta ataupun NGO yang lain. Saya ambil contoh acara Wakatan baru-baru ini, anjuran akhbar berbahasa Inggeris yang terlibat banyak kaum ialah menyertai, tetapi kaum aktiviti kementerian hanya kaum Melayu saja yang berminat, yang terlibat. Juga dilihat badan beruniform lain atau badan sukarela lain, kebanyakan yang terlibat ialah kaum Melayu. Jika kadet tentera dan kadet polis, kaum Melayu yang banyak. Jika persatuan berang tapi kaum Cina yang ramai. Apakah pandangan Menteri? Terima kasih. Tuan Yang Dipertua, satu tuduhan yang tidak berasas. Tuan Ketua, tidak tuduhan, ini ada bukti. Tuan Yang Dipertua, ini adalah satu tuduhan yang cukup tidak berasas. Mengikut, saya rasa kalau Yang Berhormat ada bukti, boleh bagi kementerian. Kalau ada bukti, saya sedia mengkaji. Tetapi dari segi pendirian dan pendekatan kementerian dan kerajaan Barisan Nasional, kita tidak memilih kasih mana-mana pihak. Dan kebanyakan badan-badan di bawah Kementerian Belia dan Sukan adalah badan sukarela. Tidak untuk mana-mana kaum tertentu. Secara sukarela, mereka boleh mohon dan mendapat kebaikan daripada kementerian. Menuduh bahawa kerajaan dan kementerian memilih kasih dengan sesuatu kaum tertentu adalah tidak benar sama sekali. Kalau ada bukti, saya memang boleh mengkaji. Terima kasih, Menteri. Soalan tambahan, ini betul? Ya, cukup untuk soalan itu. Ya, kita beralih ke soalan seterusnya. Dipersilakan Tuan Saiful Izam. Silakan, Yang Berhormat. Terima kasih, Tuan Yang Dipertua. Soalan saya adalah soalan yang keempat. Terima kasih, Mak. Silakan, Mak Menteri. Terima kasih Datuk Yang Dipertua, sebab Yang Berhormat sempat melintasi kesesakan lalu lintas sampai untuk bertanya soalan, dan saya pun telah bersiap siaga untuk menjawab soalan ini. Datuk Yang Dipertua yang dikasihi, untuk soalan ini sebab dia ada sedikit kekeliruan, jadi saya akan jawab secara berasingan, walaupun soalan ini kepada audit, tetapi saya terpaksa dapat maklumat daripada Eskom
dan juga MKN, supaya saya dapat selaraskan jawapan. Yang pertama, tragedi Lahad Datu merupakan pencerobohan berkumpulan orang asing. Kita telah mempamerkan pertahanan yang luar biasa, semangat kepewiraan yang tinggi, dan kita telah berjaya menumpaskan pihak musuh. Jumlah perbelanjaan yang terlibat ialah Kementerian Dalam Negeri 49,990,650 ringgit, Kementerian Pertahanan 89,450,173, 80%. Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia APMM 6,453,800, Polis Diraja Malaysia 30,132,500. Kemudian Eskom, selepas itu Eskom ditubuhkan, dan Eskom untuk memantau dan menyelaras kedudukan keselamatan di sana, dan Eskom telah diperuntukkan sebanyak 2.9 juta. Duit ini berbaki lebih daripada 17 juta dikembalikan balik kepada EPU. Bagi tragedi MH370, kerajaan dan rakyat Malaysia mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa dan terima kasih yang tidak terhingga kita ucapkan kepada semua negara yang terlibat untuk mencari dan menyelamat di atas dasar kemanusiaan. Kita sangat terhutang budi kepada negara-negara berkenaan yang menanggung sendiri perbelanjaan kos operasi mencari dan menyelamat. Merujuk kepada Chicago Convention 1944, kos operasi adalah di bawah tanggungan negara yang terlibat. Sama seperti di negara kita Malaysia, kita telah menghantar pasukan penyelamat SMART ataupun SMART Team untuk membantu negara-negara lain yang mengalami bencana dengan kita sendiri menanggung kos operasi. Adalah zalim bagi kita untuk menuntut bayaran kepada negara yang ditimpa bencana. Berhubung dengan perkataan beribu-ribu juta yang berhormat telah sebutkan, yang berhormat dari segi angka-angka yang kita terima pakai, kita ada angka 100. Kalau 100 kali 10 jadi 1000. 1000 kali dengan 1000 jadi 1 juta. Jadi 1 juta kali dengan 1000 juta jadi 1 bilion. Jadi beribu juta berarti beribu bilion. Soalan yang berhormat ni menyebut perkataan beribu bilion. Sebab beribu juta. Jika kalau yang berhormat baca tengok soalan ni, beribu juta telah dibelanjakan. Jadi bermakna kata berbilion-bilion. Padahal Lahad Datu kita belanja yang telah saya sebutkan tidak sampai 200 juta. Sementara MH370 ianya dibelanjakan oleh negara-negara yang membantu untuk mencari dan juga menyelamat. Jadi saya berharap yang berhormat mungkin tersilap perkataan tersebut, yang nak menyebut mungkin beratus juta. Jadi kalau jadi beribu juta berarti perkataan bilion telah digunakan. Kesiapsiagaan negara dari segi pertahanan dan bencana keseluruhannya melibatkan kerjasama dan penyelarasan beberapa pihak yang berwajib seperti Kementerian Pertahanan, Kementerian Dalam Negeri, Majlis Keselamatan Negara dan agensi-agensi yang lain. Ia bukanlah tanggungjawab satu pihak sahaja. Jabatan Audit Negara dari masa ke semasa ada membuat pengauditan terhadap projek-projek dan aktiviti badan-badan kerajaan tersebut secara tersendiri dan bukan secara integrated. Walau bagaimanapun, MAS adalah di luar bidang kuasa Jabatan Audit Negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Pak Menteri. Soalan tambahan, Tuan Saiful. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Tadi mungkin kerana aspek lalu lintas tadi kerajaan kena fikir semula lah cara pengendalian yang baru lah supaya kita pastikan tidak ada kesesakan di luar waktu kesesakan. Tadi betul. Saya rasa Menteri tadi tidak memahami soalan saya. Kerana soalan saya tidak pernah menanyakan jumlah perbelanjaan yang dikeluarkan oleh kerajaan dalam menangani tragedi Lahad Datu maupun MH370. Saya berikan itu sebagai contoh bagaimana
tragedi itu memaparkan tahap kesediaan atau kesiapsiagaan negara dalam menghadapi aspek ancaman terhadap keselamatan negara. Dan saya tidak salah dalam menyebut ribuan juta. 1,000 juta itu 1 bilion. Dan kita telah membelanjakan berbilion-bilion ringgit untuk membelikan peralatan keselamatan negara. Baik. Tak apalah, kalau tak dijawab, saya boleh terima lah kalau tak dijawab. Tapi cuma soalan tambahan saya ialah, soalan saya sebenarnya berdasarkan kepada aspek pembelian senjata negara. Kita tahu bahawa pembelian sebarang peralatan persenjataan, logistik keselamatan atau ketenteraan negara adalah satu aspek pemerolehan yang sangat sensitif dan ia memerlukan kepakaran serta penelitian tentang aspek keperluan dan kesesuaian peralatan ataupun logistik tersebut untuk mana-mana negara, bergantung kepada negara masing-masing. Amalan selalunya negara luar. Ya, ini soalan. Dia dah faham tu soalan. Sebab tadi soalan saya tidak dijawab langsung. Soalan saya berbeza sama sekali. Saya tidak tanya tentang jumlah perbelanjaan. Saya tanya tentang benda lain. Okey. Amalan negara-negara luar kecuali Malaysia, sebarang pembelian peralatan persenjataan negara dan keselamatan negara diuruskan sendiri oleh kerajaan melalui Kementerian Pertahanan, sama ada negara itu negara maju atau negara tidak maju. Soalan saya, di Malaysia amalannya ianya dilakukan oleh melalui kontraktor swasta, pihak ketiga yang tidak mempunyai kepakaran. Kita kurang menerima pandangan anggota-anggota keselamatan kita tentang keperluan negara. Contoh dia, terus pada soalannya, kapal selam kita tak beli kapal selam untuk search and rescue ataupun kapal terbang untuk search and rescue. Soalan saya, adakah kerajaan akan menghentikan amalan ini dan mengikut kaedah amalan yang sepatutnya oleh negara-negara lain dengan membeli terus deal from G to G government, bukan melalui pihak ketiga? Itu soalan saya. Terima kasih. Teruskan Pak Menteri jawab. Soalannya bagus, tetapi malangnya bila dicampur aduk demikian rupa dan ditanya kepada Perdana Menteri, kita ada masalah untuk menjawab soalan tersebut. Kalau ditanya pasal pertahanan, Kementerian Pertahanan jawab. Ini bila tanya pasal audit, saya jawab. Jadi ini saya jawab bagi pihak audit, ya. Jadi Yang Berhormat tanya tentang beribu-ribu berjuta yang telah dibelanjakan dari segi imej negara, kesiapsiagaan negara, sama ada mampu ataupun tidak, dan kelemahannya terselah bila terjadi Lahad Datu dan juga MH370. Itu soalan Yang Berhormat, iaitu menyatakan memandangkan tragedi Lahad Datu dan pesawat MH370 telah menyerlah kelemahan kesiapsiagaan negara. Itu soalan Yang Berhormat. Jadi saya nak bagi tahu bahawa itu jawapan saya yang terakhir, bahawa kesiapsiagaan negara yang telah saya sebutkan tadi dari segi pertahanan dan bencana keseluruhannya melibatkan kerjasama dan penyelarasan daripada semua pihak, dan ianya telah terserlah keperwiraan kita. Dan untuk Lahad Datu, sebab soalan disebut Lahad Datu dan disebut dengan angka berbilion, saya bagi tahu bahawa itu dia perbelanjaan Lahad Datu dan kita telah laksanakan dengan terbaik. Sebab apa? Soalan ni tugas audit dia bukan integrated. Yang Berhormat Menteri, saya tidak pernah tanya tentang jumlah perbelanjaan untuk tragedi Lahad Datu maupun MH370. Saya tanya tentang peranan audit. Ya. Audit saya dah jawab tadi. Yang Berhormat dah jawab. Audit mengaudit tersendiri. Duduk dulu. Bukan integrated. Tak apa, kalau tak faham soalan tak apalah. Tidak, Yang Berhormat, sama-sama mengaji sekolah. Tengok saya jawab tadi. Jabatan audit dari masa ke semasa membuat pengauditan terhadap projek-projek dan aktiviti badan-badan tersebut secara tersendiri, bukan integrated. Manakala Kementerian Pertahanan, Kementerian pelbagai kementerian ikut kementerian, dia buat secara tersendiri. Kalau peruntukan kepada jabatan yang berkenaan,
Dan MAS bukan bawah bidang kuasa audit, ya. Jadi kalau Yang Berhormat tanya apakah wang beribu-ribu juta dibelanjakan itu audit tersalah pandang, tidak jawapan. Ini jawapan yang disediakan bersama dengan Ketua Audit Negara. Oleh kerana tak jawapan Yang Berhormat secara khusus, bukan secara khusus, secara umum, saya jawab secara umum. Kalau Yang Berhormat tanya secara khusus tentang Kementerian Pertahanan, kita jawab pertahanan. Soalan tambahan Yang Berhormat ialah berhubung dengan Kementerian Pertahanan. InsyaAllah pegawai Kementerian Pertahanan akan menjawabnya. Sebab soalan Yang Berhormat itu agak sensitif. Dan nak elakkan supaya rakyat tidak melihat bahawa kenyataan tersebut adalah kenyataan yang berbentuk retorik. Saya minta Yang Berhormat Menteri, saya tanya ini melibatkan audit negara, aspek pembelian itu melibatkan audit negara. Saya rasa Yang Berhormat, kalau ada soalan yang nak dikemukakan, tanya yang dipertua dulu. Sekiranya saya beri laluan, Yang Berhormat boleh bercakap. Saya tengok sekarang Yang Berhormat ni tidak menghormati Dewan ini, ya. Yang Berhormat, kalau Yang Berhormat tanya secara khusus, kan, khusus tentang pembelian kontrak apa? Bagi tahu pembelian kontrak kapal selam, kita akan jawab. Tapi Yang Berhormat sebut contoh kapal selam, Yang Berhormat sebut secara khusus pembelian apakah yang dirasakan tidak mengikut peraturan, supaya kita boleh jawab. Yang Berhormat tak sebut pembelian senjata apa? Senjata ada banyak jenis. Senjata apakah yang telah diberi tidak mengikut kontrak dan audit terlepas pandang? Saya nak jawab. Yang Berhormat sebut untuk membolehkan kita jawab. Tapi Yang Berhormat sebut secara umum macam tu, maka saya pun jawab secara umum bahawa audit tidak terlepas pandang. Ya, Ketua Audit beritahu ke saya tidak ada satu pun yang terlepas pandang. Malah kalau kita tengok laporan audit sekarang, Datuk Yang Dipertua, laporan audit memberi perincian secara khusus dan kita ambil tindakan kepada mana-mana perkara, kepada tiap-tiap pegawai yang telah melakukan salah laku ataupun tersalah pandang dan sebagainya dalam bentuk amaran dan lain-lain lagi. Jadi Yang Berhormat, saya dah menjawab bahawa audit tidak terlepas pandang. Itulah jawapannya. Hak yang contoh ribu-ribu tadi, nak beritahu kepada Yang Berhormat bahawa perkataan ribu-ribu yang dirujuk pada Lahad Datu DMH 370 tu tidak benar. Jadi saya bagi jawapan yang demikian rupa. Tetapi sebab Yang Berhormat kata tak puas hati sebab tentang pembelian kontrak, tanya secara khusus, Yang Berhormat akan mendapat jawapan pada secara khusus tiap-tiap perkara Yang Berhormat timbulkan. Tidak ada masalah. Kerajaan sekarang terbuka dan telus. Terima kasih Menteri. Teruskan soalan seterusnya. Betul. Soalan saya yang kedua belum dijawab. Yang betul duduk Yang Berhormat, saya rasa jawapan Menteri sudah. Soalan kedua belum dijawab. Tunggu. Saya tanya tadi, adakah kerajaan akan menghentikan penggunaan pihak ketiga kontraktor swasta dalam pembelian peralatan? Yang Dipertua, ini bukan soalan tambahan, ini debate. Ya. Ini saya cadangkan. Yang Dipertua, ini giliran saya soalan tambahan. Duduk. Menteri nak jawab tu kan, Menteri? Saya nak cadang pada Yang Menteri nak Berhormat. sambung. Tunggulah, Mak. Datuk Yang Dipertua, Yang Berhormat masuk di bawah debate, yang sebut. Kalau nak suruh kerajaan nak berhenti, pasal apa kerajaan nak berhenti? Itu poin dia. Nak berhenti tang mana? Yang Berhormat kata break tang mana? Tang bawah di jalan mana yang harus kita berhentikan? Pembelian kontrak yang mana Yang Berhormat kata berlaku salah laku untuk kita ambil tindakan? Saya cadangkan Yang Berhormat dalam ucapan menjunjung kasih nanti sebutkan benda itu untuk membolehkan saya jawab secara khusus kepada Yang Berhormat. Sebab kita telah bersiap siaga dengan jawapan Yang Berhormat ingin tanya. Tetapi sebab Yang Berhormat pukul secara umum, saya pun jawab secara umum. Terima kasih, Mak Menteri. Teruskan, Mak Yahya. Silakan, Mak. Ya, soalan tambahan. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Saya berpandangan apa yang dibawa oleh Yang Berhormat Saiful sebelum soalan Yang Dipertua sebentar tadi, sebenarnya dia salah parking. Tapi Mak, terus kepada soalan tambahan. Sepatut dia parking rumah bini nombor 1, tapi dia pergi parking rumah bini Yang nombor Berhormat, 2. terus kepada soalan tambahan. Itu tersalahnya. Sistem pengawalan pertahanan dan keselamatan berpandukan doktrin dan polisi pertahanan negara adalah pokok bagi menentukan jenis aset yang digunakan pakai oleh semua agensi keselamatan dalam mempertahankan maruah dan kedaulatan negara. Soalan saya Yang Dipertua, adakah kerajaan perlu mengkaji semula
Sama ada penggunaan aset-aset ini oleh agensi yang terlibat dilakukan secara bersepadu atau unilateral dengan penglibatan pakar-pakar termasuk ahli-ahli akademik. Dan satu lagi perkara yang tidak kurang pentingnya, adakah kerajaan mempunyai perancangan untuk mengkaji semula SOP atau pelan tindakan bersepadu yang mantap dan menyeluruh bagi memastikan setiap langkah yang diambil tidak kelihatan lemah. Sama ada soalan ini sesuai dengan Menteri nak jawab ataupun anda Kementerian Pertahanan, saya pun belum pasti. Silakan. Terima kasih. Silakan. Betul, ini betul. Soalan itu khusus untuk Kementerian Pertahanan. Ya. Tapi saya ni audit sebab apa? Kalau sekiranya audit terlepas pandang tentang apa yang telah dibuat, yang Muhammad kena sebut. Sebab pada pandangan audit telah mengaudit semua sekali. Ya. Termasuk apa yang telah ditimbulkan oleh Yang Berhormat Saiful tadi. Jadi Yang Berhormat telah pun berucap dalam ucapan menjunjung kasih. Mungkin kawan-kawan lain boleh timbulkan apa yang telah disebut oleh Yang Berhormat tadi. Tentang SOP dan juga lain-lain lagi, Yang Berhormat tahu bahawa ini adalah usaha-usaha kerajaan untuk nak pastikan supaya tiap-tiap tindakan kita melalui SOP yang telah ditentukan. Dan saya nak beritahu Yang Berhormat, kami menteri-menteri pun kami ada KPI masing-masing dan kita nak pastikan supaya tiap-tiap benda yang kita lakukan mengikut landasan yang telah ditentukan. Jadi saya minta supaya benda ini ditimbulkan kepada Kementerian Pertahanan, tetapi untuk saya kalau sekiranya benda ini melibatkan audit, insya-Allah kita akan jawab nanti. Dan saya juga nak maklumkan bahawa Yang Berhormat Saiful supaya timbulkan sekali lagi tentang Yang Berhormat sebutkan, supaya jangan terbuku di hati hanya Yang Berhormat tersebut kepada rakyat bahawa ribu-ribu, juta-juta laksa-laksa dibelanjakan tetapi tidak ada hasil. Adalah perkataan tersebut tidak tepat sama sekali, dan audit tidak pernah terlepas pandang, dan hasil daripada perbelanjaan kita nampak depan mata. Lahad Datu kita telah berjaya, dan tapi sekarang ni jenayah rentas sempadan. Rentas sempadan ni maksud termasuk pencolakan itu, kita cuba supaya untuk mengurangkan. Dan pulau, ada 11 pulau peranginan di kawasan Eskom, cuma satu yang tidak ada pasukan keselamatan, kita buat rondaan. Tapi ini bukan pulau, iaitu di Singamata, dia bukan pulau. Singamata ialah chalet yang dibuat di atas batu, yang kita namakan pusat peranginan, dia bukan pulau. Jadi di situ yang berlaku penceritaan baru-baru ini. Walaupun kita telah letakkan polis di sana, semua pusat peranginan di seluruh kawasan Eskom mempunyai pasukan keselamatan yang di stesen di sana 24 jam, tidak termasuk rondaan yang dibuat oleh tentera, polis dan juga APMM. Demikianlah kesiapsiagaan negara untuk menghadapi segala penceroboh dan juga memberi perlindungan kepada rakyat dan juga pelancong. Soalan seterusnya kita beralih ke soalan nombor 5. Silakan Datuk Raja Rupiah. Terima kasih Datuk Adik Petua. Soalan saya nombor 5. Terima kasih. Silakan Mak Menteri. Terima kasih Datuk Adik Petua, dan juga terima kasih kepada Datuk Senator yang bertanya. Kementerian melalui program Bekalan Air Luar Bandar BALB akan meneruskan pelaksanaan projek BALB di kawasan luar bandar, termasuk di kawasan pedalaman, bagi tujuan menyediakan akses kemudahan bekalan air bersih kepada masyarakat setempat. Untuk maklumat Yang Berhormat Senator, berdasarkan data Banci tahun 2010, Kementerian ini menganggarkan semua penduduk di kawasan pedalaman dan di luar bandar akan dapat menikmati bekalan air bersih pada tahun 2025. Walau bagaimanapun, pelaksanaan projek BALB ini yang bertujuan menyediakan akses kemudahan bekalan air bersih kepada semua penduduk di kawasan luar bandar di seluruh negara adalah dilaksanakan secara berperingkat dan ia tertakluk juga kepada peruntukan yang diluluskan oleh kerajaan. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Mak Menteri. Soalan tambahan, Datuk Raja Rupiah.
Terima kasih, jawapannya sungguh pendek sekali, tetapi telah memberi gambaran bahawa air bersih hanya akan dapat disediakan ke seluruh negara pada tahun 2025 sahaja. Saya ingin tahu dan juga pada masa yang sama ingin mencadangkan, bolehkah kita mengatasi masalah ini dan mungkin mempercepatkan bekalan air bersih sampai ke kawasan-kawasan pendalaman luar bandar. Kita ambil stopgap measure dengan izin, ya, iaitu bolehkah kita membuat penyambungan sementara bagi kawasan melalui, mungkin kita adakan program jiwa murni yang telah pun diadakan oleh kerajaan untuk mempercepatkan penyediaan infrastruktur jalan-jalan di kampung-kampung, di mana melalui program ini mungkin umpamanya kita buat penyambungan daripada main pipeline kepada kawasan perkampungan yang berdekatan, mungkin dalam radius 5 km umpamanya. Dan saya bangkitkan perkara ini kerana bila masa saya berada di Sarawak, saya telah diajukan perkara ini, di mana banyak kampung-kampung ada pun SMS yang saya terima subsequently, dan kalau boleh kerajaan memikirkan perkara ini, kerana nak tunggu bajet ada lambat sangat. Dan saya rasa kalau kita boleh buat penyambungan sementara daripada main pipeline, mungkin kosnya lebih rendah, dan kita buat cara program jiwa murni. Boleh saya dapat sedikit pandangan daripada Ibu Menteri? Ya, Datuk Yang Bertuah, soalannya dan cadangan juga menggunakan kaedah jiwa murni. Kerajaan mengambil kira apa saja kaedah yang terbaik untuk kita menyambungkan bekalan air kepada semua yang perlu kita bagikan air. Jadi kaedah jiwa murni ini juga menggunakan belanja. Bukan bermaknanya kalau kita menggunakan kaedah jiwa murni, sebab Datuk Yang Bertuah, kaedah jiwa murninya selalunya diguna pakai apabila sesuatu kawasan nak minta jalan disambung kepada kawasan itu. Jadi program jiwa murninya selalunya dilaksanakan oleh pasukan tentera, ya. Kan tetapi kita dapat maklum balas banyak juga program-program yang dilaksanakan menggunakan secara program jiwa murni ini akhirnya tidak memuaskan hati mereka yang diberi projek itu. Jadi kita dapat bukti itu. Jadi Kementerian Kemajuan Luar Bandar berhati-hatilah bila nak mencari apa kaedah yang terbaik, sebab kita tak nak kita bagi projek itu tetapi dalam 2-3 tahun projek itu lagi perlu dinaik taraf juga, kerana kita ada program ataupun plan yang tersusun yang sudah kita fikirkan dan kita buat studi. Sebab itulah kita ada dalam setahun-setahun kita ada perancangan dan kita mohon keuangan untuk kita laksanakan projek ini. Sebab itu kalaulah Datuk Seri bertanya tadi, saya ada bersama saya makluman-makluman yang lebih terperinci, oleh kerana tidak diminta berapa telah dilaksanakan, berapa buah rumah telah kita bekalkan projek bekalan air di luar bandar di Semenanjung, di Sabah dan Sarawak, maka saya boleh bagi makluman ini secara bertulis lah. Kalau diminta tadi, saya akan bagi. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Mak Menteri.